Oh, record. Sudah record. Alright. Okay, jadi kamu boleh ambil bahan daripada email cikgu. Okay, ambil ini. Sudah salin belum? Belum. Belum. Okay, salin dulu. Okay, Syafi'i, okay. Tunggu yang lain. Rasmika sudah? Sudah. Sudah, okay, semua sudah. Okay, alright. Okay. So, kalau kamu nanti buka, nanti you tekan saja, lepas tu akan keluar macam ni. Tekan lagi 2 kali, dia akan keluar. Okay, keluar benda macam ni, lepas tu you print out lah. Print out. Okay, kena pasanglah dengan you punya printer. Kalau geografi pun sama, akan keluar macam ni. You tekan, dia akan keluar macam ni, lepas tu you tekan 2 kali, dia akan buka. Okay, nota geografi semua ada. Yang minggu lepas kita belajar, semua ada sekali. Okay. Okay. Alright. Jadi minggu lepas kita belajar tentang agama dan kepercayaan. Kenapa sudah tukar? Uish. Okay. So ini last week kita yang kita belajar tentang agama dan kepercayaan. Okay, animisme, dynamisme, kemudian penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam. Yang ini semua boleh nampak dengan jelas kah? Nampakkah? Kalau tak nampak, kena bagi tahu. Okay. Lepas tu perkembangan agama. Agama di 7 tempat. Okay, 7 buah kerajaan. Ini kita sudah belajar last week. Okay, ini latihan kita sudah buat minggu lepas. So kalau kamu sudah print out, kamu boleh buat semula. So bahan ini ada dalam tangan kamu. Okay, so senang. Okay, so hari ini kita masuk yang last untuk bab 2. 4.2. Keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. So, apakah keunikan warisan? Warisan yang diturunkan daripada dulu sampai sekarang lah keunikan warisan. Okay, yang pertama ialah sistem pemerintahan beraja. Okay, dari dulu sampai sekarang masih ada lagi sultan-sultan kita. Okay, yang kedua, kebijaksanaan pemerintah. Okay, yang ketiga, kegiatan ekonomi. Yang keempat, perkembangan sosial budaya, iaitu kita punya tulisan, bahasa, persuratan, seni bina. Okay, itu ialah sosial budaya. Yang ini ialah amalan beragama. Okay. Jadi kita akan belajar ini 1, 2, 3, 4, 5 benda. Ya, kita punya keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, kita lihat yang pertama dulu. Okey, pemilihan raja. Okey, raja dipilih berdasarkan keturunan dan pembesar mengesahkannya. Keturunan diraja dianggap suci dan berdaulat. Golongan tentera juga boleh dilantik menjadi raja seperti dalam kerajaan Funan dan Champa. Ya, so Funan dan Champa ada juga rajanya adalah daripada golongan tentera. Okey. Wanita daripada keturunan diraja boleh dilantik.
perempuan pun boleh jadi raja. Contohnya dalam kerajaan Majapahit, ya, pernah ada perempuan yang jadi raja. So ini sistem pemilihan di kerajaan alam Melayu, bukan saja di tanah Melayu. Semua 7 buah tempat. Okey, kemudian yang kedua, kedudukan raja. Okey, berdasarkan agama Hindu dan Buddha, raja dianggap sebagai titisan dewa yang mesti dihormati. Konsep khalifah diperkenalkan apabila Islam tersebar. Rakyat sentiasa mentaati raja, mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan dan menterhaka. So kedudukan raja adalah sangat tinggi di dalam kalangan masyarakat. Jadi rakyat mesti kena sentiasa taat dengan raja dan tidak boleh macam mana mengingkar arahan, tak boleh. Apa yang raja cakap mereka kena dengar. Siapa yang tidak dengar itulah orang yang menterhaka, tak boleh. Alright. Kemudian yang ketiga, gelaran pemerintah. Okey, gelaran untuk raja-raja ada juga gelaran-gelarannya. Contohnya, kalau pengaruh Hindu dan Buddha, raja-rajanya menggunakan gelaran raja ataupun maharaja. Selepas kedatangan Islam, raja guna gelaran sultan. Contohnya, raja digelar raja di gunung dan maharaja di pulau. Raja Funan, Champa, Angkor, Sriwijaya menggunakan gelaran Sanskrit iaitu Varman bagi menggambarkan identiti dan keunikan raja. So macam dia punya nama Indra Varman, Varman, itu adalah gelaran mereka. So raja-raja diberikan gelaran. Kedudukan raja ini sangat tinggi dan cara pemilihan rajanya berlainan mengikut tempat. So yang pertama ini sistem pemerintahan beraja. Ini okey tak? Okey ya? Alright, kita tengok kebijaksanaan pemerintah. Okey, orang yang memerintah itu dia mesti adalah seorang yang bijaksana. Orang bodoh-bodoh ini akan menyebabkan kerajaan kita musnah, ya, ataupun kerajaan menjadi semakin merosot. Okey, jadi apa yang perlu pemerintah tu buat? Yang pertama, pemerintah itu dia mesti pandai memilih tempat, lokasi yang sesuai untuk buat kerajaan dan juga untuk membangunkan pusat pemerintahan. Dia kena pilih tempat yang strategik, di mana tepi sungai ke, lembah sungai ke, pinggir laut ke, macam tu. Lepas tu dia kena tahu apakah cara untuk memajukan kerajaan dia. Okey, memilih lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan, pertempatan dan pelabuhan. So, selain daripada membuat pusat pemerintahan, tempat tinggal mereka kena buat kat mana, kena tahu. Pelabuhan, ya, pelabuhan juga kena pandai memilih lokasi. Okey, kemudian kebijaksanaan pemerintah menggunakan alam sekitar. Contohnya, memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan subur seperti lembah Sungai Mekong dan Sungai Berantas. Sungai menjadi laluan pengangkutan utama. Ya, jadi kalau mereka nak membuat pertanian, mereka akan pilih di kawasan lembah sungai. Ya, sebab kawasan lembah sungainya dia punya tanah lebih subur. Memilih lokasi laluan antara bangsa, timur dan barat, seperti pelabuhan Osio di Funan dan Palembang di Sriwijaya. Jadi pelabuhan yang mereka buat itu, dia mesti strategik. Dia mesti di antara timur dan barat. Jadi pedagang-pedagang itu senang untuk berhenti di tempat mereka. Yang ketiga, mengambil alih petunjuk arah yang memudahkan pedagang singgah di pelabuhan seperti bukit, gunung dan teluk. Gunung Jerai menjadi mercu tanda kerajaan Kedah. Bukit dan teluk mengukuhkan aspek pertahanan. Ini petunjuk arah. Yang ini point ini ialah petunjuk arah. Contohnya macam di Kedah. Kedah, kalau pedagang-pedagang, kalau mereka nak berdagang di Kedah, mereka akan tengok petunjuk. Petunjuknya ialah Gunung Jerai. Mereka nampak Gunung Jerai di depan, lepas tu mereka akan menghala menuju ke gunung itu.
akan sampai Kedah. Okay, so ini ialah petunjuk arah. Dia mesti ada something special yang mereka boleh tahu. Ini ialah Kedah, ini ialah Melaka, ini ialah Pulau Pinang. Ada something special dia. Okay, jadi yang nombor 1 ialah memilih, ya, memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Okay, yang kedua, menjalinkan hubungan diplomatik. Jadi pemerintah yang bijaksana dia mesti menjalinkan hubungan baik dengan negara jiran. Ya, contohnya dengan China dan India. Ya, China dan India. Dua-dua ini kuasa besar. Okay. Kebijaksanaan pemerintah menjalinkan hubungan diplomatik. Okay, apa cara mereka menjalinkan hubungan ni? Yang pertama, melalui perkahwinan. Okay. Pemerintah Majapahit, Raden Wijaya, mengkawini puteri kerajaan Singasari pada abad ke-13. Dia berkahwin dengan puteri di kerajaan lain. So melalui perkahwinan ini hubungan diplomatik terjalin. Okey. Yang kedua, menjalinkan hubungan persahabatan. Contohnya Sriwijaya dengan China. Okey, pada abad ke-7. Majapahit dengan China pada abad ke-14 menjalinkan hubungan persahabatan. Okey, yang ketiga, mendapatkan bantuan tentera dan senjata. Okey, contohnya Maharaja Chola membantu kerajaan Sriwijaya menghapuskan pemberontakan pada abad ke-11. Okey, jadi kalau contohnya negara jiran memerlukan bantuan, kita menghulurkan bantuan kepada mereka. Jadi hubungan diplomatik ini terjalin secara automatik. Ya, tak payah pergi minta, tak payah hantar hadiah, semua tak perlu. Ya, terus automatik mereka jadi kawan. Okey. Jadi ini ialah cara-cara menjalinkan hubungan diplomatik. Yang pertama melalui perkahwinan. Yang kedua hubungan persahabatan. Yang ketiga untuk mendapatkan bantuan tentera dan juga senjata. Okey. So ini yang kedua, kebijaksanaan pemerintah. Okey. Okey. Seterusnya ialah kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi. Okey. Yang pertama ialah memanfaatkan kesuburan tanah. Okey, semua kerajaan di alam Melayu ini tanahnya subur-subur, ya, subur-subur. Jadi masyarakat kerajaan alam Melayu memanfaatkan kesuburan tanah untuk menjalankan kegiatan pertanian. So kamu tengok lembah sungai ini, Musi, Mekong, Sungai Berantas, Begawan, Solo, ini semua adalah tempat-tempat lokasi pertanian yang utama. Sebab faktornya tanahnya subur. Yang kedua, sebab mereka ada sistem pengairan. Okey, mereka sudah tahu membuat sistem pengairan, contohnya barai. Okey, barai. Okey, kemudian mereka buat sistem saliran. Ya, sistem saliran. Contohnya kalau sekarang kita ada air pipe kan. Air pipe akan disambung ke rumah-rumah kita. Tapi kalau dulu mana ada pipe-pipe macam tu. Jadi mereka buat sistem saliran. Jadi air itu akan disalir ke kawasan pertanian. Okey, air akan disalir ke kawasan pertanian supaya boleh tanam padi lah, rempah ratus lah, tanaman samping-sampingan lah, ubi ke, apalagi tebu ke, jagung ke, itu tanaman sampingan. Okey, sepanjang tahun. Okey, yang ketiga, membina pelabuhan. Jadi kalau mereka sudah membina pelabuhan, okey, jadi senanglah memudahkan pedagang daripada timur dan barat untuk mengunjungi ke pelabuhan mereka. Okey, pelabuhan kerajaan alam Melayu berkembang dalam 3 bentuk. Ini pelabuhan pembekal. Pelabuhan pembekal ialah pelabuhan ini untuk orang singgah ke pelabuhan itu untuk memberi barang dagangan dan makanan. Okey. So pelabuhan pembekal ini dia akan membekalkan makanan ke, minuman ke, lepas tu bahan-bahan dagang. Dia akan membekalkan. Okey, pelabuhan kerajaan ialah pelabuhan pembekal yang ini, yang mula-mula pelabuhan pembekal, dia sudah berkembang menjadi kerajaan. Ya, dia sudah majulah daripada pelabuhan pembekal, okey, dia membekal saja, lepas tu dia maju jadi pelabuhan kerajaan. Okey. Lepas tu pelabuhan entrepot. Entrepot ini ialah international. So pelabuhan ini berfungsi
dia boleh kumpul, dia boleh mengendalikan, mengedar barangan dagangan daripada pedagang serantau dan juga antarabangsa. Jadi ini 3 bentuk pelabuhan. Okey. So, kegiatan ekonomi di Kerajaan Alam Melayu boleh dijalankan boleh dijalankan dengan baik sebab kita ada pelabuhan yang strategik. Okey, kita ada tanah yang subur, boleh tanam sendiri. Kita ada sistem pengairan yang sangat baik, jadi kita boleh tanam macam-macam. Okey. Kemudian kita ada pelabuhan yang strategik, memudahkan orang membeli belah semua. Okey, jadi tempat itu boleh maju. Okay. Kemudian perkembangan sosial budaya. Okey, yang pertama dari segi sistem tulisan dan bahasa. Okey, jadi setiap kerajaan ada dia punya tulisan dan bahasa masing-masing. Okey. Okey. Okey, nombor A. Masyarakat Kerajaan Alam Melayu menerima pengaruh luar untuk memperkembangkan sistem tulisan dan bahasa. Okey. Tapi kebanyakan tulisannya adalah kita ambil daripada luar. Contohnya apa? Tulisan Pallava dan Kawi dari India digunakan dengan meluas sebagai medium tulisan bahasa tempatan dan Sanskrit. Ini adalah semua pengaruh daripada tempat lain. Lepas tu kita translate, kita guna untuk dijadikan bahasa tulisan sendiri. Okay, huruf-huruf Arab disesuaikan sehingga lahirnya tulisan Jawi yang menjadi warisan sistem tulisan masyarakat Melayu sehingga kini. Ya, contohnya tulisan Jawi. Ini ambil daripada huruf-huruf Arab. Lepas tu, ya, sistem tulisan Jawi ini masih kekal sampai sekarang. Kemudian persuratan. Persuratan ini, apa ini persuratan, masih ingat ke? Masih ingat ke apa tu persuratan? Persuratan apa? Persuratan apa? Yang kita belajar bab apa? Bab 2. Bab yang depan kan kita sudah belajar. Ini bab 4. So, persuratan ini ada kaitan dengan batu. Batu bersurat. Yes, batu bersurat. Selain daripada batu bersurat, apa lagi persuratan tu? Tentang apa? Manuskrip ke apa? Manuskrip. No. Okay, so persuratan ini dia termasuklah batu bersurat. Okay, batu nisan pun sama. Batu nisan sebab dia ada conteng-conteng tulisan semua apa kan? Okay, batu nisan pun termasuk. Lepas tu satu lagi, buku-buku. Karya-karya yang telah ditulis dulu. Karya apa? Kan? Ada dia punya karya-karya. Contohnya apa tu? Kalau untuk India tu ialah buku apa tu? Apa sudah nom buku tu? Ramayana, Mahabharata. Ya. Apa? Ramayana, apa tu? Mahabharata. Kan? Okay, so itu adalah buku-buku yang telah diwarisi dari dulu sampai sekarang. Batu bersurat pun. Kalau batu bersurat itu masih ada lagi, itu ialah warisan. Ya, daripada dulu sampai sekarang. Okay. Jadi, masyarakat Kerajaan Alam Melayu menunjukkan keintelektualan melalui kegiatan persuratan. Okay, sampailah lahir karya-karya dalam bentuk manuskrip. Okay, jadi semua benda ini diwarisi dan diteruskan oleh Kerajaan Melayu. Okay, dan lepas tu seni bina. Okay, seni bina. Seni bina ini termasuklah bangunan-bangunan, apa lagi ya, peralatan seni peralatan contohnya macam apa tu, gendang gangsa lah, semua benda ni. Okey, yang memerlukan kemahiran. Okey, kemahiran dalam seni bina merupakan keunikan. Seni bina dihasilkan bagi memudahkan kehidupan dalam kegiatan pertanian. Okey, pelayaran. Pelayaran contohnya kapal besar ke, kapal kecil ke, itu seni bina juga.
Okay, perdagangan dan keagamaan. Perdagangan ini macam mana? Apa seni bina untuk perdagangan? Menggunakan kapal untuk Berdagang. membuat Ya. So dia samalah dengan pelayaran. Keagamaan? Kraft tangan. Kalau keagamaan contohnya cantik-cantik kan? Okay. Cantik-cantik semua tu. Okay, itu ialah keagamaan. So ni semua masuk dalam seni bina. Kalau pertanian? barai. Okay, kalau pertanian contohnya barai kan? Barai yang telah dibina itu pun seni bina. Okay, lepas tu sistem pengairan. Sistem pengairan itu pun padi ini bukan padi. Padi ini bukan Ini seni bina. Okay? Alright. Last, amalan beragama. Okay, masyarakat kerajaan alam Melayu mengamalkan sifat terbuka. Okay? Kenapa cakap kerajaan alam Melayu sifat terbuka? Sebab dia boleh terima macam-macam agama selain daripada agama mereka sendiri. Okay, contohnya di Malaysia. Malaysia agama rasminya ialah agama Islam. Okay, tapi pemerintah sifat keterbukaan, pemerintah open minded lah. Dia membenarkan agama yang lain dianuti oleh orang yang lain lah, yang bukan Malay. Okay, contohnya ada agama Kristian, ada agama Hindu, agama Buddha macam tu kan. So amalan beragama ini kerajaan alam Melayu mengamalkan sifat terbuka, open minded. Okay. Masyarakat kerajaan alam Melayu bersifat toleransi, ya, yang dibuktikan dengan kita boleh nampak macam-macam cantik Hindu ke, cantik Buddha ke, okay, orang tak ada suruh kasih robohkan pun tak ada, ya, so mereka bersifat toleransi, okay. Agama menjadi simbol penyatuan raja dan rakyat. Raja memerlukan golongan agama untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai pemerintah. Okay. Golongan agama mendapat tempat dalam kerajaan sebagai pentadbir dan penasihat kepada raja. Okay. Candi ialah lambang keagungan kerajaan dan berfungsi sebagai pusat ibadat, tempat pemujaan roh nenek moyang dan pusat perhimpunan pendeta. Tapi kalau di Malaysia kita tak ada candi-candi. Kita ada masjid, kan? Kita ada banyak masjid, banyak tokong, kan? Banyak apa lagi? Banyak kuil. Betul? Okay, itu ialah kita punya tempat beribadat. Jadi kalau tempat lain cantik ini contohnya di Cambodia, okay, itu kawasan yang ada banyak cantik lah, okay, yang masih menjadi tempat untuk bersembahyang. Okay. So yang keenam, masjid dibina apabila agama Islam tersebar yang berfungsi sebagai pusat ibadat, pendidikan dan kebajikan. Pondok dan madrasah, ini ialah warisan dari dulu sampai sekarang. Pondok masih ada, madrasah pun masih ada lagi. Okay, ini pun tempat-tempat untuk mendapatkan pendidikan Islam. Ya, okay, so ini contoh Candi Borobudur. Ini di Indonesia, Borobudur. Ini Masjid Agung Demak ini kat mana? Ada siapa tahu kan ini masjid ini di mana? Indonesia ke? Indonesia ni Masjid Agung Demak. Saya pun tak tahu. Ini rasanya di Malaysia ni. Malaysia? Bukan di Malaysia lah. Tahu? Saya pun tak tahu. Biarlah. Itu tak penting. So untuk hari ini, kita sudah belajar 5 keunikan. 1, sistem pemerintahan beraja. 2, kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi. Keempat, perkembangan sosial budaya. Yang kelima, amalan beragama. Ada 5 benda di sini. Lepas tu, ada soalan ke? Ada soalan? Okey tak?
Tak okey Zuhaika, apa yang tak okey? Kenapa tak nak bercakap? Ya ke? Okeylah. Kalau ini di Indonesia lah. Cikgu pun tak ada. Okay. Nanti saya cek Masjid Agung Demak. Okey, kita pergi cek. Okay. Masjid Agung Demak. Dekat mana? Indonesia di Pulau Jawa. Okey? Betul. Indonesia. Saya cakap betul lah. Indonesia. Just guessing je. Okey. Alright. Oh, tapi mereka pun ada ayat apa? Ini Malay kan? Ini Malay words. Agung Demak. Okay. So, kalau kamu ada printer, boleh print out. Print out, kamu baca, kamu tulis, ada benda tu ada di depan kamu lebih senang. Kamu boleh highlight garis-garis semua benda-benda yang apa yang penting kan. Kalau tengok macam ni susah, kamu tak boleh buat nota, tak boleh garis, tak boleh conteng, ini susah. Okay. Right, kemudian 4.2. Kita kalau tak ada soalan, kita pergi latihan. Okey, soalan yang pertama. Okey, kalau nak salin boleh salin. Ada orang nak salin ke? Yang mana cikgu? Yang latihan ni. Oh, latihan. Okey, bagaimanakah pemilihan raja? Bagaimanakah pemilihan raja dalam kerajaan alam Melayu? Macam mana orang pilih raja? Berasaskan apa? Berasaskan kepada Sistem beraja. okey, kita boleh ke tengok atas? Tak boleh tengok atas dah. Habislah. Ana, habislah. Okay, kita tengok balik. Alright. Pemilihan raja adalah berasaskan kepada apa? Keturunan Apakah dan jawapannya? pembesar. Keturunan dan pembesar. Yes. Dan pembesar. So, pemilihan raja adalah berdasarkan keturunan. Keturunan dan pembesar yang mengesahkannya. Okay. Jadi kita tengok balik yang bawah ni. Dia ikut dah. Cikgu betul-betul tak pandai gunanya. Mana sudah dia hilang? Cikgu yang kota tu kan kena besarkan, lepas tu cikgu kena tulis jawapan. No. Kotak tu sudah hilang. Oh. Sudah Maybe hilang. cikgu tekan balik alfabet tu. Alfabet yang cikgu tulis. Tak boleh? Tak boleh ke? Tak boleh. Maybe when there's for error tu. Nanti saya kasih clear semua. Tak mau. Saya tulis jawapannya kat sini ya. Okey. Untuk soalan A. Soalan A. Okey, bagaimanakah pemilihan raja? Okey. Pemilihan raja berasaskan keturunan dan pembesar mengesahkannya. Okay, so ini jawapan untuk A. Okey, kemudian B. Apakah kedudukan raja dalam kerajaan alam Melayu? Raja dianggap sebagai apa?
Dewa. Raja dianggap sebagai titisan, kan? Ada titisan dewa. Dianggap sebagai titisan Ada dewa. titisan dewa. Oke, sebagai titisan dewa dan mesti ditaati serta dihormati. So inilah kedudukan raja.